Itulah KD dengan 70 betul. 70 daging, 70 ayam betul. Tapi kan cara kena Assalamualaikum dan salam perkenalan. Nama saya Haris bin Ambung selaku pengarah urusan syarikat Aris Prop Holding Sdn Bhd. Hi, I'm Aina. I used to be a senior executive of finance at Aris Prop Holding Sdn Bhd. But currently I'm a full-time student at University of Malaya taking Master of Management. Macam mana saya tubuhkan syarikat? Sejujurnya saya dahulu adalah bekas kaki tangan kerajaan, government servant, almost 18 tahun di Perbadanan Putrajaya, salah satu agensi di bawah Kementerian Raya Persekutuan. Jadi saya tubuhkan syarikat ni, syarikat Aris Prop Holding ni saya tubuhkan pada tahun 2012. Exactly date 4 hari bulan 4 2012. Jadi skop utama syarikat Aris Prop ni adalah berkisarkan kepada agrobisnes dan juga pertanian. Jadi pada peringkat awal, syarikat Aris Prop ni terlibat dengan peternakan, ayam kampung, ayam daging. Kita ada ladang sendiri dan kita proses ayam, slaughter, sembelih dan kita pasarkan. So Aris Prop Holding Sdn Bhd mainly participate in agriculture business such as poultry, hatchery, contract farming, slaughterhouse, and so on. And then the company also has established its own halal consumer product in 2018, such as burger patty, meatball, and so on. For now, there are 2 family members that are involved in this business, which is myself and my father. Dan pada tahun 2017, syarikat Aris Prop telah mendapat tawaran daripada Jabatan Perkhidmatan Veterina untuk membuka satu kilang mengeluarkan produk sejuk beku. Jadi apabila brainstorm dan kita telah namakan jenama produk di bawah Aris Prop Holding adalah Aris Burger. Jadi banyaklah kategori-kategori produk. Jadi buat sekarang ni memang kita fokus kepada produk sejuk beku dan ada juga lain-lain produk skop perniagaan Aris Prop itu sendiri. So I'm the second generation of this business, and of course my father is the founder of this company that was established in 2012. So my father roles as a managing director of this family business is he will direct and control the business, and then he will provide strategic plan for the business, and he will also represent the company in negotiation with the customer or investor. Alright, so my roles in the company are to monitor the company's finance, and I will also find a way to cut costs and maximize the profits, and then I will also create and evaluate financial reports as a senior executive finance of this business. Syarikat Aris Prop Holding Sdn Bhd ni merupakan 100% hak milik Bumi Putra. Jadi skop perniagaan macam saya maklumkan tadi, kita terlibat dengan pertanian, agrobisnes, pemprosesan dan pengeluaran produk sejuk beku jenama Aris. Pada peringkat awal kita ada juga terlibat dengan pembangunan dan penyelenggaraan lanskap, pencucian dan pembersihan. Kita juga ada terlibat dengan property dan juga konsultansi. Jadi berdasarkan kepada perjalanan syarikat dari masa ke semasa, of course saya kena fokus kepada certain skop perniagaan. Jadi Aris Prop ni kita banyak fokus kepada agrobisnes dan juga F&B. Produk yang kita keluarkan, kita ada burger tu ada 4 jenis kategori burger, iaitu burger daging, burger ayam, burger ayam kampung yang pertama dekat Malaysia, diiktiraf dan telah mendapat pengiktirafan sebagai produk yang pertama
oleh Jabatan Perkhidmatan Veterina, dan kita ada burger kambing. Selain daripada burger tu, kita ada saya lupa nak tunjuk. So ni burger ni packaging boleh dapatkan di pasaraya terkemuka di Malaysia. Ni burger daging, ni burger ayam jenama Aris Burger. Lepas tu kita juga ada ayam kisar dan kisar, ini packaging daging kisar. Pada masa sama kita ada juga meatball, chicken and beef meatball. Ni packaging untuk ayam, ni packaging untuk daging. Cantik tak? Dan pada masa sama kita juga ada popcorn chicken. Ini original, dan kita pun ada juga spicy, banyak lagi lah. So keseluruhan SKU produk kita ada lebih kurang dalam 24, dan produk-produk ni kita telah pun pasarkan di pasaraya terkemuka di Malaysia, melebihi daripada 400 outlet, dan kita juga telah ekspor ke Sabah Sarawak, dan sekarang kita dalam proses untuk memutamakan dokumentasi untuk ekspor ke luar negara. Dan kalau tak ada arah minta, mungkin pada awal tahun depan kita akan ekspor ke China, Macau dan juga Hong Kong. Kalau kita sebut pasal nilai kekeluargaan, walaupun saya sebagai selaku pengarah urusan dalam syarikat, saya tidak menganggap syarikat Aris Prop ni syarikat hak milik saya seorang. Sebab kita nak membangunkan syarikat, kita nak melaksanakan pengoperasian dan pengurusan ni, kita menggunakan satu pasukan yang baik, yang cemerlang. Jadi saya menganggap subordinate ataupun kaki tangan merupakan satu pasukan, satu keluarga, dan hubungan kita amat baik, dan saya terapkan nilai kekeluargaan tu. Setiap orang merasakan syarikat ni adalah syarikat bersama. So since I'm a Gen Z, there was a conflict between me and my father when I tried to propose a new way of doing business, but my dad insisted to operate the business in the traditional way instead of using the new one. Succession plan ini adalah soalan yang baik. Soalan ini juga telah diajukan oleh agensi kerajaan dan juga institusi keuangan apabila saya ditawarkan untuk mendapat suntikan modal. Jadi succession plan ni pewarisan. Saya mempunyai anak yang ramai, kahwin muda. Saya mempunyai anak 5 orang, 4 orang perempuan dan seorang lelaki. Anak saya yang pertama sekarang ni sedang menuntut master di Universiti Melaya, kos yang beliau ambil adalah MBA, Master Business Admin, dan yang kedua juga Business. Jadi memang saya dah plan, saya dedahkan mereka ini dalam bidang pengurusan dan juga perniagaan. Dan anak saya yang ketiga lelaki dekat UPM sekarang juga terlibat dalam kos agro business. Jadi kalau yang nombor 4, nombor 5 masih sekolah menengah lagi lah. Jadi kalau saya tengok yang anak saya nombor 3 ni memang berkisarkan kepada skop perniagaan Aris Prop sekarang ni. Nombor 1, nombor 2 terlibat dengan business admin, nombor 3 agro business. Jadi untuk cadangan saya untuk pewarisan, of course lah, saya pun dah berumur sekarang ni. Memang saya cadangkan apabila mereka tamat belajar nanti, mereka akan mengambil alih syarikat. Sebab syarikat Aris Prop ni sebenarnya kita ada 2-3 syarikat. Kita ada subsidiary, kita ada anak syarikat. That's why kalau tengok nama Aris Prop Holding Sdn Bhd, so holding tu maksudnya dia ada subsidiary 2-3 syarikat di bawah holding. Dan dari segi skop yang saya akan wariskan kepada anak-anak saya, dia kemungkinan dia akan uruskan setiap syarikat, tetapi saya akan melihat kepada kekuatan mereka tu, sama ada mereka akan menjaga account dan finance, ataupun mereka akan menjaga dari segi operation technical, ataupun mereka akan menjaga berkaitan dengan pentadbiran cara kesusahan. Jadi skop-skop yang saya akan libat ni, saya akan tengok kepada kekuatan anak-anak saya sendiri. Yang nombor 4, nombor 5 tu masih sekolah, jadi saya tak nampak lagi dia punya hala tuju ke mana. Walaupun saya tak akan dipaksa anak saya sekiranya dia tak minat dalam perniagaan. Jadi alhamdulillah yang ketiga tu, yang dah besar tu, mereka memang berkecimpung dalam skop perniagaan syarikat tu sendiri.
Goal business kalau kita lihat dari segi matlamat perniagaan ni, dari pihak saya sendiri, saya pecahkan kepada 3 kategori. Satu kategori jangka masa pendek, yang kedua jangka masa pertengahan, yang ketiga jangka masa panjang. Jadi ketiga-tiga jangka masa ni adalah amat penting, di mana kalau biasa nampak jangka masa pendek dan juga masa panjang, tapi jangka masa pertengahan ni kita kena tengok juga untuk post-mortem, kita kena revise balik. Kadang-kadang skop perniagaan kita kena revise balik berdasarkan kepada keadaan semasa dan mengikut peredaran zaman lah. Jadi kalau tanya matlamat syarikat, of course lah saya akan kembangkan produk, pengeluaran produk, sebab sekarang ni kilang Aris Burger ni dia ada certain capacity yang kita boleh keluarkan, dan apabila kalau perancangan saya nak memperbesarkan pengeluaran kilang, dan of course mungkin ada kilang kedua, akan ada kilang ketiga. So selain pada pembesaran kilang, saya juga berkeinginan untuk memasarkan produk Aris Burger ni. Saya amat bangga sekali sekiranya produk Aris Burger, iaitu produk keluaran Malaysia, berada di luar negara. Selain daripada itu, macam saya kata tadi, saya ada dalam tahun ni kita dalam proses untuk memutamatkan layout dan juga SOP untuk membuka restoran Aris Burger, dan target saya kita akan buka secara berkala dengan kuantiti yang agak banyak, dan mungkin dalam tempoh 3 ke 5 tahun kita akan pergi kepada listing IPO. Adakah saya masih akan kekal dalam perniagaan secara aktif jika pewarisan tidak lancar seperti apa yang telah saya harapkan? Of course, saya akan kekal, tetapi kekal saya mungkin dalam tempoh yang tertentu. Jadi tidak lancar tu kenapa tidak lancar? Jadi saya kena bedah siasat, saya kena tengok secara keseluruhan, saya kena tengok secara komprehensif. Tidak lancar tu banyak kategori tidak lancar. Mungkin beliau yang waris tadi tu tidak baik dari segi attitude, disiplin, ataupun mungkin beliau tidak minat. Jadi perkara saya akan mengatasi yang waris tidak lancar ini berdasarkan kepada apa yang beliau hadapi. Kemungkinan juga beliau tidak mendapat kerjasama daripada kaki tangan. Jadi benda tu yang saya perlu libatkan, tapi bukan dalam tempoh yang panjang lah. Saya kena tengok secara spesifik apa yang menyebabkan beliau tidak lancar. Pelibatan saya di dalam tempoh pewarisan kepada anak saya akan melihat dari segi kekuatan anak saya sendiri. Jadi kalau lihat kepada tempoh sekarang ni, pada tahun ni kita tahun 2022, jadi saya sekarang ni berumur 45 tahun. Jadi of course lah kita pun kena ada perancangan retirement kita sendiri. Jadi saya target saya umur 50 tu saya dah boleh manage secara on surface saja. Jadi kalau tengok kepada pelibatan saya, pada peringkat awal pelibatan mungkin 3 tahun pertama tu saya akan closely monitor, dan saya closely macam ni kalau saya akan pindah secara sikit demi sedikit dari segi skop. Sebagai contoh, pada peringkat awal mungkin saya akan dedahkan anak saya ni lebih kepada operation, supaya dia tahu di peringkat bawah macam mana manage skop kilang, macam mana manage skop operasi tender, macam mana manage kewangan. Jadi apabila mereka dah bersedia, barulah saya minta dia handle secara keseluruhan. Jadi pelibatan saya secara ringkasnya, saya akan pada peringkat awal saya akan terlibat secara micro management, secara closely monitor, dan apabila anak saya dah rasa beliau dah bersedia, saya akan serah sepenuhnya dan saya pencen. Tugas saya kick duit je. Kalau kita bercerita pasal nilai kekeluargaan, saya banyak kali semasa mesyuarat pengurusan bersama dengan kaki tangan saya sentiasa tekankan nilai kekeluargaan dalam diri mereka masing-masing. Jadi kalau misalnya kita juruskan nilai kekeluargaan ni adalah antara faktor utama menyumbang kepada kejayaan seseorang. Jadi nilai kekeluargaan ni
saya agak kurang bukan kurang suka lah kalau misalnya kaki tangan saya mempunyai masalah keluarga. Jadi keluarga anda merupakan orang kata penyuntik dan juga membakar semangat apabila anda ada tanggungjawab untuk memberi nafkah halal kepada isteri, kepada anak, kepada suami. Jadi daripada situlah yang akan memberi booster kepada kita untuk bekerja secara amanah, jujur dan maju pada masa akan datang. Kalau kita bercerita pasal kelestarian alam sekitar, memang perkara ni adalah agak penting di dalam sesuatu organisasi sebab di tak semua syarikat organisasi itu mengambil berat berkaitan dengan alam sekitar ni. Jadi kalau sesebuah syarikat menitik beratkan kelestarian alam sekitar ni, syarikat tu adalah syarikat yang boleh berkembang dengan pesat dan juga boleh dianggap sebagai orang kata mempraktikkan pengurusan pentadbiran yang baiklah. So Arisprop sendiri, kita di dalam pengurusan syarikat, pengeluaran produk sejuk beku tadi tu, kilang kita mempunyai water treatment. So water treatment ni sebenarnya bukan kata satu mandatory kepada syarikat, tetapi kita rasakan benda ni kita kena jaga alam sekitar, di mana water treatment yang kita wujudkan ni berperanan untuk treatkan air, treatment water, treatkan air sebelum air tu di-discharge kepada saluran ke sungai lah. Jadi bayangkan kalau misalnya syarikat memproses makanan yang banyak kata terlibat dengan lemak, dengan beberapa bahan-bahan yang lain, kalau kita tak treatkan air tadi tu, bayangkan air masuk ke saliran, so akan memberi pencemaran kepada sungai-sungai kita. Jadi itu salah satu contoh. Lepas tu yang kedua, di antara skop perniagaan Arisprop tadi, kita terlibat dengan perniagaan peternakan ayam kampung dan juga air daging. Jadi of course kalau misalnya ayam tu dia akan mengeluarkan chicken dung, tahi ayam. Jadi di ladang kita mempunyai satu kolang takungan, retention pond, dan tahi-tahi ayam tadi tu kita akan kumpul dan kita akan proses untuk membuat baja kompos. Jadi baja kompos ni memang kata sesuai lah untuk sayur-sayuran. Jadi kita ada kerjasama dengan petani-petani di kawasan persekitaran. Okey, kelestarian alam sekitar ni kalau dia relate dengan konflik, so far di peringkat syarikat Arisprop ni kita tak ada apa-apa konflik, sebab syarikat Arisprop ni hak milik 1% di bawah pengurusan saya. Jadi kalau saya nampak mungkin setengah organisasi itu konflik dia akan timbul apabila dia mewujudkan menyebabkan kos yang agak tinggi apabila kita nak mementingkan aspek kelestarian tadi tu. Jadi di peringkat Arisprop so far kita tak ada apa-apa konflik sebab keputusan untuk mewujudkan water treatment tadi adalah 100% saya mempunyai kuasa veto untuk mengurus keuangan, memutuskan apa-apa keputusan yang berkaitan dengan kelestarian alam sekitar. I will try to convince my family members by sharing the pros of the environmental sustainable practices, because it can benefit the company in the future. I would still carry on my decision even though my family members still disagree with these practices, as they are more advantageous than disadvantages. Berkaitan dengan program yang relate dengan kelestarian alam sekitar ni, syarikat Arisprop ada juga. Pertama, kita ada melibatkan diri dengan program yang dianjurkan oleh SW Corp, iaitu terlibat dalam recycle kita punya packaging apa semua. Jadi packaging ni pun kita ada biodegradable. Lepas tu macam saya maklumkan tadi, Arisprop juga ada mendapat pengiktirafan daripada Jabatan Perkhidmatan Veterina, which is persijilan VHM,
dan pengiktirafan daripada Kementerian Kesihatan iaitu HACCP, GMP dan juga mesti. Jadi untuk HACCP atau Syarikat Tahniah Hasiat dan juga VHN tadi tu, syarat untuk melayakkan syarikat untuk mendapatkan pengiktirafan ni, syarikat ni perlulah melalui proses water treatment yang relate dengan kelestarian alam sekitar. Kalau tak ada water treatment, memang tak ada. Jadi sepanjang perjalanan pengurusan syarikat, memang kita terlibat dengan kelestarian alam sekitar. I would say that I want to expand my family business to the whole level where there will be a new products for the new market. Rancangan masa depan perniagaan, kalau kita lihat dari segi pelan perniagaan secara keseluruhan, Aris Prop mempunyai 3 jangka masa pelan, iaitu jangka masa pendek, jangka masa pertengahan dan jangka masa panjang. So sekarang ni kita berada di jangka masa pertengahan. Jadi kalau misalnya kita bercerita untuk jangka masa panjang ni, of course pertamanya saya nak membesarkan lagi kilang pengeluaran produk sejuk buku jenama Aris Burger ni, tu yang pertama. Lepas tu yang kedua, kita nak ekspor di serata dunia. Macam sekarang ni kita dalam proses untuk mengutamakan untuk ekspor ke China, dan akan datang kita akan ekspor di Middle East dan persekitaran Asia. Dan yang ketiganya, macam saya maklumkan tadi, kita dalam proses untuk mengutamakan rantaian restoran fast food. Itu antara kita punya perancangan. Dan satu lagi, Aris Prop juga terlibat dalam broadcasting. Kita ada juga membuat beberapa filem dan juga drama dan juga telemovie, dan kita pun nak jadi penerbit. Jadi sebenarnya yang ni, skop perniagaan ni dia relate juga untuk marketkan produk Aris Burger. Apabila kita buat telemovie, kita akan masukkan Aris Burger di dalam filem kita sendiri. Kak Aris Smart, macam-macam yang you all boleh dapat daripada Aris Prop Holdings yang berhad, iaitu ni meatball. Kita ada 800 gram. Kita ada ayam yang 800 gram. So biasanya siapa yang suka masak spaghetti tu, pakai meatball kita terbaik tau. Sebab rasa daging dia, ya Allah, penuh isi, bukannya takat tepung sahaja. Lepas tu kalau yang ni kemasak yang makan viral sekarang, tahu bergedil, boleh pakai ni ayam cincang. Daging cincang kita ni semestinya rasa daging dia penuh juga. Tak adalah rasa tepung ke, sebab ini dah ramai orang komen macam rasa 100% daging, tapi dalam ni kita letak 70% daging dan selebih tu adalah bahan dia lah.